أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Ahli Jawatan Kuasa SU Haji Osman, Tuan Bendahari, para Ahli Jawatan Kuasa, para asatizah, tuan-tuan guru yang ada pada hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Baik. Alhamdulillah, yang pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah dan kurnianya kepada kita, di atas nikmat iman dan juga Islam. Nikmat iman dan juga Islam yang kita ini sama ada kita lahir-lahir dapat terus Islam tu ataupun dulu kita cari, kan. Jadi kedua-duanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga di atas nikmat-nikmat dunia yang lain. Cuma nikmat dunia ni kalau kita simpulkan tuan-tuan, dia akan balik-balik kepada tiga perkara. Dalam hadis Nabi SAW sebut, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang bangun pagi, nikmat dunia ni sebenarnya kalau kita simpulkan apa, mewah ke, kereta ke, rumah ke, material ke, dia akan balik ke tiga benda, iaitu siapa yang bangkit pagi dalam keadaan aman. Nabi cakap kan, aman maknanya tak ada siapa kacau dia hari tu, tak ada orang cari dia, tak ada orang ugut dia, tak ada perang negara dia, aman. Bangkit pagi aman, tahu boleh apa, pagi ni boleh bangkit minum teh tarik, kan, macam itulah kan, aman masalah. Aman, mu'afan fi jasadi, sihat tubuh badan, wa indahu qutu yawmih, dan hari tu ada bondo nak makan. Nabi bagi tahu, fa ka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia ni telah dibentangkan kepadanya dunia, kan. Dunia ni sebenarnya taklah begitu kompleks sangat nikmat dia, kan. Nikmat dia kalau ada tiga benda ni, alhamdulillah, sebut alhamdulillah, banyak kan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita nak dongki sama orang, ui cantik dia punya perabot rumah, kan, kita pun nak tukar kau, kan, tak payah, kan. Kita ada tiga benda tu, aman, sehat, ada benda nak makan, cukup lah. Yang tu lah nikmat dunia. Tuan-tuan, sebelum daripada tu, saya kena kenalkan diri dulu. Betul Haji Osman, nama-nama kat WhatsApp tu Osman Ali, betul? Haji Osman. Haji Osman minta saya perkenalkan diri saya. Nama saya Fahmi, tuan-tuan. Fahmi, nama ayah saya Mat Fisul, Fahmi Mat Fisul lah. Okay. Jadi saya ni asal orang Negeri Sembilan. Negeri Sembilan lah. Duduk asal Senawang pun. Asal Senawang. Cuma sebenarnya, tapi kalau orang luar tu dia tak berapa perasan mana. Maknanya cakap Negeri Sembilan ni tak, saya bukan pionah cakap Negeri Sembilan, sebab saya duduk dekat Senawang. Senawang ni dia macam town sikit, kan. Jadi orang yang duduk dekat Pokan tu, dia bukan pandai mana cakap Negeri Sembilan tu. Dia cakap macam cakap biasa je, macam cakap KL lah. Macam tu lah orang Pekan macam tu lah, tuan-tuan, kan. Jadi asal Negeri Sembilan. Lepas tu dulu belajar di Ma'had Ahmadi Gemencih. Jadi adalah kawan-kawan saya yang mengajar juga di sini ni, Ustaz Iskandar, Ustaz Dr. Fahmi, yang tu jugalah, maksudnya kenal di Ma'had Ahmadi Gemencih. Saya form 1 sampai form 3 di Maktab Mahmud Al-Ustar, form 4 sampai upper 6 dekat Gemencih, Dokek lah kat Gemencih sini, kan. Jadi kenal lah dia orang tu dekat situ. Lepas tu Ustaz Iskandar ni dia pergi Morocco, dia pergi Maghribi, saya pergi Mesir. Saya duduk Mesir lah, kan. Jarang budak-budak Mesir ni balik jadi geng-geng apa, geng-geng sunnah ni jarang sebenarnya. Betul, kan. Saya pun terkejut sebenarnya, ada satu surau rupa dekat sini yang maknanya ikut macam manhaj salafus salih, ataupun manhaj yang mana suasananya
kita beribadah itu bagaimana zaman Nabi SAW. Yang tu ya. Kita nak kan, kita bukan nak orang tambah-tambah ke agama ni, tak kan. Kita nak macam mana Nabi buat tu, macam tu saya nak buat. Kan, alhamdulillah ada juga surah. Saya biasa ya betul. Pure aja orang kan. Pure macam tu lah kan. Kenapa kita nak tambah-tambah pula kan. Lepas tu saya buat master dekat USIM, buat master bahasa Arab. Saya sebenarnya background bahasa Arab tuan-tuan. Bahasa Arab. Jadi sebenarnya bidang-bidang, tapi saya mengajar juga. Cuma saya mengajar di masjid ni ada tafsir, ada hadis lah. Tafsir dengan hadis lah. Jadi itu Haji Osman kau nak minta mengajar akidah kan. Allah Ta'ala alam lah. Tapi saya baru tengok kitab ni sebenarnya. Tahu dah nama kitab yang dia sebut hari tu, Syarah Aqidah ataupun Aqidah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Tuan-tuan biasa kot dengar kan. Aqidah saya pun dengar lama dah tapi tak nak baca pun. Al-Aqidah Al-Wasithiyah tak nak baca pun. Tahu je lah nama kitab tu kan. Kita geng-geng ni memang kita tahu tapi tak pernah baca pun kan. Baru-barulah tengok hari tu kan. Ni pun baru sampai tengok mukadimah sikit tadi kan. Kelas penuh daripada pagi sampai petang tadi. Okey tuan-tuan, jadi sebelum daripada tu saya nak mengingatkan diri saya juga dan juga diri tuan-tuan. Sekarang ni kita berada pada bulan Rejab. Bulan Rejab yang mana bulan yang mana para doa yang orang duk baca tu, Allahumma barik lana fi Rajabin ataupun fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Biasa dengar kan? Cuma hadis tu adalah hadis dhaif lah. Hadis itu adalah dhaif. Tapi salah kalau kita nak doa? Tak salah. Boleh kan? Silalah berdoa. Tapi kalau kita nak kata Nabi aja, yang tu susah sikit sebab hadis itu sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Boleh tak ada makna betul. Berkatilah aku pada Rejab dan Sya'ban dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Kenapa nak sangat kita sampai pada bulan Ramadan? Kita bila dah masuk bulan Rejab, kenapa nak sampai sangat bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ni dalam hadis Talhah, hadis yang diriwayatkan Talhah bin Ubaidillah. Talhah ni apabila dia ada mimpi lah satu hari. Hadis ni sahih. Dia mimpi pada satu hari dia bersama dua orang. Dua orang ni ceritanya dua orang ni masuk Islam serentak. Seorang ni dia bersungguh-sungguh dalam agama. Maknanya kalau Nabi panggil buat apa dia pergi. Panggil jihad dia dulu pergi. Yang ni seorang ni. Dan seorang lagi ni biasa-biasa je. Lepas tu satu hari Talhah, lepas tu seorang ni yang bersungguh-sungguh ni mati setahun awal daripada seorang lagi ni. Dia mati setahun awal. Yang bersungguh-sungguh ni tadi mati syahid. Mati setahun awal daripada yang biasa-biasa ni. Yang biasa-biasa ni mati setahun selepas daripada yang bersungguh-sungguh ni. Satu hari Talhah bin Ubaidillah dia mimpi inda babil jannah, ana inda babil jannah, aku di sisi pintu syurga. Aku di sisi pintu syurga. Lalu Talhah kata keluar orang daripada pintu syurga itu. Dia panggil siapa agak-agak tuan-tuan? Dia panggil yang biasa-biasa ni masuk dulu syurga. Yang biasa-biasa. Lepas tu dah lama kejap, Talhah kata dia keluar balik, dia panggil yang bersungguh-sungguh ni pula. Jadi siapa yang masuk dulu ni? Yang biasa-biasa tu masuk dulu syurga. Benar yang bersungguh-sungguh tu masuk juga. Lepas tu kali ketiga dia keluar, dia kata engkau belum lagi, kau balik dulu. Lepas tu bangkit esok, Talhah pun cerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Lalu sahabat-sahabat lain tak puas hati dengan cerita ni. Mana boleh kan? Yang bersungguh-sungguh lah patut masuk syurga dulu. Kenapa yang biasa-biasa pula masuk dulu? Lalu dibawa berita ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW beritahu apa? Min ayyi dzalika ta'jabun. Apa yang nak heran mana? Apa yang nak heran mana? Nabi beritahu kan. Apa yang nak pelik nah? Seorang lagi tu dia dapat setahun lebih. Wa adraka Ramadan. Kisah ni maknanya dua-dua tu masuk Islam serentak. Jadi pahala dia start tu macam start samalah. Start sama jadi. Tapi seorang ni lebih setahun dan dia dapat Ramadan.
Dia ambil Ramadan. Wa adraka Ramadan fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Apa yang di antara mereka berdua tu, beza pahala tu Nabi kata lebih jauh daripada langit dan bumi. Nampak pahala Ramadan. Jadi kita tuan-tuan sahabat radhiyallahu anhum apabila 6 bulan nak masuk Ramadan, apabila dah masuk setengah lah kan, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, 6 bulan sebelum Ramadan tu, yang kata Ma'la bin Al-Fadl, dia kata kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyablughahum Ramadan. Mereka berdoa, para sahabat radhiyallahu anhum ni apabila nak 6 bulan lagi, 6 bulan ni Ramadan, jadi 6 bulan dia dah doa kepada Allah untuk, ya Allah bagi dia sampai bulan Ramadan. Ramadan sebab beza tadi banyak kan, banyak beza satu Ramadannya. Itu kalau satu, kalau dua, kalau tiga lagi banyak wa yad'unahu sittata ashhurin ay yataqabbala minhum. Jadi lepas tu dia orang pun berdoa 6 bulan setelah bulan Ramadan, dia orang 6 bulan habis Ramadan tu minta, setiap hari minta Allah Ta'ala terima amalan dia pada bulan Ramadan hari tu. Dah habis doa tu, lepas tu minta pula Ramadan next pula kan. Macam itulah kitaran hidup mereka. Qala Yahya bin Abi Katsir kana min du'aihim, dan kata Yahya bin Abi Katsir, dia kata, dan di antara doa-doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ini pun samalah, doa ni pun bukan Nabi. Ini adalah doa para sahabat lah. Yang diriwayatkan doanya macam itulah. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana. Dan sampaikan Ramadan itu pada aku. Sampaikan aku pada Ramadan, dan sampaikan Ramadan itu pada aku. Wa tasallamahu minni mutaqabbala. Dan engkau terimalah dan engkau terimalah ianya, iaitu Ramadan itu, daripada aku, mutaqabbala, dalam keadaan diterima. Aku ini orang yang diterima amalannya. Jadi itu yang diriwayatkan dalam Lataiful Ma'arif. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi kita berbalik kepada tujuan kita hari ini. Jadi diminta untuk saya ajar kitab Aqidah Wasithiyah, karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Mungkin tuan-tuan ada yang pernah dengar dan mungkin ada yang tak pernah dengar Al-Aqidah Al-Wasithiyah ni. Tapi SU kita pernah dengar lah kan. Dia minta saya pun terkejut. Anda orang suruh ni. Anda minta kitab ni lah kan. Okey. Jadi saya baca sikit dia punya intro sebelum kita masuk kepada kitab tu. Jadi sebelum tu, kenapa kita nak kena belajar tauhid? Tauhid sebelum benda tu tuan-tuan, tauhid ni ataupun tauhid pula, Akidah ni perkataan ni tidak dipakai di dalam Al-Quran, tak ada. Akidah ni tak ada tuan-tuan. Akidah ni adalah istilah yang datang kemudian. Akidah, kita kena berakidah dengan akidah ni, akidah kan. Al-Quran pakai apa istilah? Akidah pakai Al-Quran pakai istilah iman. Iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Jadi Allah tak pernah sebut akidah ni. Tauhid pun tak pernah sebut. Jadi dia sebut iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak mensia-siakan iman kamu. Iman. Okey. Jadi akidah, tapi akidah yang kita nak belajar ni, maksud dia yang itulah. Maksud dia iman lah. Iman ni maksud dia lebih besar sikit. Iman ni kita membenarkan, iman kita benarkan, dalam masa yang sama kita rasa aman. Kita rasa aman, kita rasa puas hati. Inilah dia iman. Kita aman dengan kita punya kepercayaan itu iman. Samalah juga akidah pun perkataannya cuma tak ada kaitan dengan aman lah. Akidah ni dia ikatan, macam kita ikat diri kita kan. Jadi kita itulah, so kita ikat diri kita mau tiang tu, jadi itulah kepercayaan kita mau tiang tu lah. Itulah maksud akidah. Akidah. Baik. Jadi kenapa kita nak kena belajar akidah tuan-tuan? Akidah ni sebenarnya bukanlah subjek tertentu pun pada zaman Nabi SAW, tak pun. Jadi dia adalah kepercayaan yang natural, yang semula jadi. Maknanya di mana Allah, contohnya kan, di mana Allah
kat atas contohnya. Allah fis sama contoh. Jadi dia macam natural, benda yang Allah tu tinggilah. Maksudnya kita macam tu je. Dia tak adalah macam Allah itu ada, tidak bertempat, tidak ni, bukan macam tu, tak ada. Kan akidah itu bukan macam tu. Akidah itu benda yang natural sahaja. Dia tak perlukan perlukan susunan Allah ini dia apa, kita kena takwil lah, tak ada. Benda tu tak ada pun pada zaman Nabi. Jadi kenapa kita kena belajar akidah? Sama dengan sebab Syekhul Islam Ibn Taymiyah tulis kitab ni, di mana pada zaman itu akidah orang ni dia dah jadi berterabur sebab terlampau banyak sangat ahli-ahli falsafah, ahli-ahli falsafah yang cuba nak pertahankan Islam, tapi bina kaedah-kaedah yang akhirnya membuatkan kita pun dah tak faham dah. Macam mana Allah Ta'ala tu, kan? Allah Ta'ala ni kalau ikut sebahagian mazhab macam Asy'ariyah dan sebahagian mereka lah, maknanya dia tak boleh kalau kata sifat mendengar, kan? Contoh mendengar, kan? Mendengar ni kita tak boleh kata Allah mendengar. Kita kena takwil. Dengar ni macam pakai telinga, macam orang dengar, bagi dia orang macam tu. Jadi dia kena takwil. Takwil mendengar sebenarnya adalah ilmu, kan? Takwil dia takwil dengar tu Allah mengetahui, macam tu dah ilmu. Jadi dia puas takwil sana takwil sini sebab dia dah buat satu kaedah. Dia buat satu kaedah, kalau dia langgar kaedah tu nanti dia salah. Jadi dia pusing. Jadi dia akan menyusahkan balik hidup dia, kan? Sedangkan akidah orang-orang yang beriman kepada Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia yang pertama sekali ada 3 usul, tuan-tuan. 3 usul yang orang Ahlus Sunnah, kalau kita consider diri kita Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu apa? Orang yang ikut sunnah. Sunnah itu adalah satu jalan yang Nabi SAW tunjuk, yang kita nak follow jalan tu. Wal Jamaah maknanya jama'atus sahabah. Jamaah yang itu adalah kumpulan sahabat. Kita nak jadi orang-orang macam Nabi punya cara dan juga para sahabat. So ada 3 usul apabila kita nak ambil akidah. Ada akidah ataupun kepercayaan kita ataupun iman kita. Iman kita macam mana kita nak ambil? Yang pertama sekali, Syekh Walid As-Sa'idan dia antara yang mengajar juga kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ni, dia cakap jadi ada 3 kaedah untuk kita mesti ada sebelum kita belajar apa-apa jenis akidah. Yang pertama, la ya'khudhu ahlus sunnati mu'taqadatihi illa min kitabillahi wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sepatutnya orang yang mengatakan ahli sunnah itu mengambil akidah dia, kepercayaan dia selain daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi jangan kita ambil akidah ni, macam mana kau percaya dengan Allah Ta'ala ni, saya percaya macam mana tulisan buku tu. Tak, bukan. Kita percaya macam mana Allah bagi tahu dalam Al-Quran dan Nabi ceritakan dalam hadis. Jadi kalau sebahagian buku dia kata Allah itu ada, lawannya tiada, yang tu yang kita nak pakai. Tak, kan? Tak perlu pun. Allah ada tiada, wujud, bukti wujudnya Allah itu adanya makhluk. Itu bukan akidah, itu falsafah. Akidah maknanya kita percaya Allah Azza wa Jalla cerita diri dia macam mana dalam Al-Quran tu. Okey, itu yang pertama. Mesti ambil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, apabila dah ambil daripada Al-Quran dan sunnah, kita nak faham konteks Al-Quran tentang akidah kita. Tidak boleh kita faham melainkan seperti mana illa ala muqtada fahmi salafus salih minas sahabati wat tabi'in. Kita mesti faham macam mana salafus salih faham. Sebab dalam isu akidah, dia bukan ijtihadi, dia adalah tauqifi. Tauqifi ni maknanya kita percaya dan kita ikut tauqif. Maknanya kita tahu dia turun macam tu lah. Kan macam mana salat kan? Kenapa 2 rakaat? Tauqifi. Dia bukan ijtihadi. Siapa sihat sembahyang 8, siapa tak sihat sembahyang 2. Tak ada. Dia subuh 2. Kan itu tauqifi. Okay, jadi kita faham Al-Quran dan As-Sunnah, kita faham dia seperti mana difahami oleh salafus salih. Jadi kalau salafus salih tak faham macam tu, kita jangan faham macam tu lah.
Dia bukan fiqh, dia bukan fiqah. Fiqah itu dia berubah, kan, berubah-ubah mengikut keadaan, mengikut tempat. Tetapi akidah tak, akidah sama ya. Macam mana dia orang faham, macam itulah kita faham. Okey. Dan yang ketiga, kita tidak sepatutnya menggunakan akal, iqhamul aqli fil masail al-ghaibiyah. Kita gunakan akal untuk fikirkan permasalahan ataupun isu-isu berkaitan benda-benda ghaib. Jadi tak perlulah kita fikir macam mana kopak malaikat tu. Kopak malaikat. Jadi tak payah guna akal. Benda-benda ghaib tak payah guna akal. Kita percaya. Sebab kita siqah, kita percaya dengan Allah dan Rasulnya. Okey, itu antara kaedah-kaedah yang perlu kita tahu sebelum kita belajar apa-apa jenis akidah. Dan kita nak ambil akidah ni kan, akidah ni kita punya stand lah, kita punya kan, dia kau tadi ikatkan diri kita. Sebelum kita stand tu, 3 benda ni usul yang penting di dalam mengambil apa-apa akidah. Okey, jadi kenapa al-aqidah al-wasitiyah? Al-aqidah al-wasitiyah ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab ni, kitab tu sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya 15 helai dia sebenarnya dia bukanlah satu kitab. Syekhul Islam bukan tulis berjilid-jilid pun. Dia panggil Al-Aqidah Al-Wasitiyah ni 15 helai sahaja dia tulis. Sekali duduk dia tulis. Syekhul Islam ni sekali duduk 15 muka dia boleh tulis. Dia tulis daripada lopeh asar sampai maghrib, sampai nak masuk maghrib tu dia tulis. Okey, dia tulis sekejap ke? Al-Aqidah Al-Wasitiyah ni. Tapi dia punya syarah dia tebal. Sebab dalamnya makna-makna tu. Tebal ni tuan-tuan, dia punya syarah. Syekh Saleh bin Utsaimin yang syarahkan kitab ni. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dia syarahkan balik kitab Syekhul Islam ni, syarah akidah. Tapi yang ni pun sebab ni lagi tebal, sebab dia jadi bahasa Melayu kot. Kalau bahasa Arab dia mungkin nipis sikit. Bahasa Melayu dia nak terjemahkan lagi tu, dia macam tak boleh nak cari perkataan yang pendek kadang-kadang tu, jadi dia terpaksa panjangkan lagi, jadi tebal lah sikit. Okey, jadi kita nak tengok asal usul kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi saya nak beritahu sekali lagi lah, sebenarnya bukan akidah ni bukan bidang saya pun. Jadi bila diminta tu, saya cubalah, mudah-mudahan dia diberi manfaat tu saya dapat juga, dan tuan-tuan pun dapatlah sikit-sikit apa yang saya dapat tu. Saya pun kena baca jugalah, sebab bukan bidang saya pun. Bidang saya bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab kan. Di bahasa Arab ni biasanya jadi cikgu je. Cikgu kan, huwa, huma, hum kan. Kan tuan-tuan belajar bahasa Arab lah. Hiya, huma, hunna kan, yang tu lah. Okey. Akidah. Jadi tapi saya sebenarnya suka perbahasan akidah ni sebenarnya. Suka dengar kan. Sebab kadang-kadang kita bukan nak menafikan mana-mana puak seperti kalau kita kata Al-Asy'ariyah pun bukanlah tak ada sumbangan dia. Sumbangan dia penting sebenarnya pada zaman tu. Orang cuba memurtadkan orang Islam melalui falsafah. Kan falsafah. Kalau Tuhan ni boleh tak dia cipta batu yang lagi borek daripada dia? Pernah dengar kot? Boleh tak Tuhan cipta satu batu yang dia tak boleh angkat? Kan, siapa nak jawab tu? Siapa nak jawab? Geng ni lah. Geng Asy'ariyah ni lah yang boleh jawab soalan tu. Tapi kita sebagai orang Islam, tuan-tuan, kita tak perlu pun masuk dalam perbahasan tu. Maksudnya itu falsafah. Maksudnya kita cuba protect agama ini melalui falsafah, silakan. Tapi kalau kita nak ambil akidah macam tu, tak payah. Tak perlu. Akidah kita seperti mana Al-Quran dan juga As-Sunnah beritahu. Macam mana Allah beritahu, Allah mendengar Allah. Tentulah dengar dia tak sama dengan kita. Kan? Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Cukup lah. Kan? Tak perlulah kita macam kalau satu dia tak boleh dua tanpa tiga ke apa, kita tak perlu kan masuk dalam perbahasan falsafah. Okey, jadi kita nak back balik sebab ditulis Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang sebenar 15 helai tu 15 muka tu sebenar kenapa ditulis Al-Aqidah Al-Wasitiyah Jadi saya ambil sikit artikel daripada internet lah. Al-Aqidah Al-Wasitiyah, saya baca sikit lah Al-Lafaha Syekhul Islam bisababin annahu umtuhina
ditulis Al-Aqidah Al-Wasithiyah ni oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah kerana dia ini diuji. Waqad umtuhina marratun katsirah. Sesungguhnya dia telah diuji dengan ujian yang banyak kali, dan dia telah dipenjarakan sebanyak 6 kali. Famin mawaqif imtihanihi annahu untuqida alaihi annahu alzaman nasi bi'atiqadihi wa ajaba rahimahullahu sultan biqaulihi. Dan di antara pendapat dia ujian dia tu, dia ini telah dituduh ataupun dikritik bahawa dia ini mewajibkan akidah dia kepada manusia. Semua orang mesti ikut aku. Lalu dia jawab kepada sultan, pemerintah pada zaman dia, innani ma alzamtu ahadan bi'atiqadi. Sesungguhnya aku tidak pernah menyuruh sesiapa pun untuk ikut aku punya akidah. Tak. Wa ma katabtu aqidatan illa lima tulibat minni. Aku hanya menulis akidah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, dia tulisan dia antara yang terbanyak adalah berkaitan dengan akidah. Yang paling banyak akidah. Tapi tuan-tuan, dia punya fiqh dia akidah, bidang-bidang utamalah fiqh, tafsir, akidah kan. Jadi bidang-bidang ni Syekhul Islam walaupun paling banyak akidah, tapi dia punya fiqh sahaja dalam Majmu' al-Fatawa ada 30 jilid lebih kan. Jadi fiqh saja bukan sikit-sikit lah kan? Tapi yang paling banyak adalah berkaitan dengan akidah. Untuk apa? Dia nak jawab balik ahli-ahli falsafah pada zaman tu lah, yang mewajibkan orang lain ikut akidah. Macam kita lah di Malaysia ni tuan-tuan kan. Saya lah antara batch yang sekolah agama, kita mesti belajar akidah macam tu. Akidah yang tu lah, Asy'ariyah tu. Saya lah yang belajar benda tu kan. Dia mewajibkan orang faham macam tu kan. Adakah menambah iman gitu? Tak kan. Dia hanya akidah ni, kalau kita belajar tak bertambah iman gitu, tak ada faedah tuan-tuan. Tak ada faedah. Kita hanya pandai berpusing-pusing lah kan. Kalau begini, kalau begini. Okey, fasababun ta'lifu hadhihi al-aqidah ma'khudun min unwaniha. Sebab penulisan akidah ini diambil daripada tajuknya, iaitu Aqidah Al-Wasithiyah. Apa benda wasithiyah tu tuan-tuan? Wasithiyah itu sebenarnya bukan pertengahan, bukan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata kan. Ummah wasatiyah bukan wasatiyah ni. Ni akidah wasithiyah. Wasithiyah itu adalah satu tempat yang ada di Iraq. Di mana ni? Di Iraq, wastul Iraq, di tengah-tengah Iraq, wastul Iraq. Okey, jadi kisah dia, ada seorang qadi di Wasit ni. Nama tempat tu Wasit, sebab tu akidah tu dipanggil Wasithiyah. Diambil daripada orang yang bertanya tu. Dia datang daripada Wasit, dia adalah seorang qadi di Wasit. Dia datang berjumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam perjalanan nak pergi haji. Nama dia Radiyuddin Al-Wasiti. Dia nak pergi haji, pergi umrah ke pergi haji macam tu lah, dia nak pergi umrah ke pergi haji. Tapi dalam perjalanan daripada Iraq nak lalu ke Jazirah Arab, nak pergi ke Mekah tu, dia akan lalu Syam dulu kan. Syam ni Syria. Di situ duduk Syekhul Islam Ibn Taymiyah, duduk di situ. Lalu dia dia bagi tahu Iraq ni tempat dia Wasit tu, di Iraq tu, setelah serangan Tatar ni Mongol, apabila keadaan perang, jadi waghalabatul jahl, maknanya banyak orang-orang yang bodoh. Maksudnya orang-orang bila perang ni, orang dah tak apa mengaji sangatlah kan, dia dah tak apa pandai. Wa qillatul ilmi ma'intisharil bid'ah, ilmu sikit, bid'ah pun banyak. Bid'ah jadi banyak. Bid'ah ni bila disebut dalam kitab akidah ni, bid'ah ni bukan kunut tuan-tuan. Okey. Bila dia kata bid'ah maksud yang biasanya istilah saya ingat dalam Negeri Sembilan pun dalam khutbah Jumaat, doa Jumaat tu ada doa mubtadi'in tu. Ada maksudnya, ya Allah kami berlindung daripada jadi orang-orang yang buat bid'ah. Bid'ah kat situ biasanya dipakai untuk golongan-golongan akidah yang selain daripada Ahlus Sunnah. Yang tu golongan bid'ah. Bid'ah daripada awal lagi. Maknanya dia faham Allah, dia kenal Allah Ta'ala tu, dia faham cara dia. Itu bid'ah. Dia tak faham macam Nabi. Yang tu panggil Ahlul Bid'ah. Jadi qadi yang datang berjumpa dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, dia bagi tahu banyak tersebarnya bid'ah, iaitu bid'ah tentang akidah. Li'anna al-bid'ah
bada'at fil Iraqi fi waqtin mubakkir, kerana bid'ah dari segi akidah ni bermula di Iraq pada waktu yang awal, iaitu pada hujung kurun kedua. Saya ingat awal kurun kedua kot, bukan hujung ni, awal kurun yang kedua. Awal kurun kedua, maksudnya Nabi SAW meninggal bila Nabi SAW meninggal? 11 Hijrah. Jadi lebih kurang 100 tahun lebih lepas tu dah start dah orang faham macam ni. Jadi golongan yang pertama, ahlul bid'ah yang pertama lah selepas zaman Nabi siapa? Khawarij itu ahlul bid'ah yang pertama lah. Ahlul bid'ah yang pertama golongan Khawarij. Lepas tu lagilah macam-macam lah. Pertama-tama lagi di Iraq, pada zaman fi ahdil amin. Al-amin adalah gelaran bukan Khulafa ar-Rasyidin, Khalifah Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah yang ke-6, Al-Amin, lepas tu Al-Ma'mun. Jadi bertambah lagi pada zaman Al-Ma'mun. Ma'mun ni sebab apa? Bertambah lagi zaman pahaman-pahaman ni, ahlul bid'ah ni bertambah ni sebab apa? Ma'mun ni dia ahli politik. Ahli politik yang bijak sikit lah. Maknanya waktu tu banyak kelompok. Kalau kita ni ada Cina, India, Kadazan, Bidayo, semua ni semua sekali dia geng. Kan, dia bukan kita Melayu kita ya, tak, dia mesti geng semua. Yang tu juga Ma'mun cuma pada zaman tu bukan kaum tapi pahaman. Jadi ada golongan Jahmiyah ke, fahaman Mu'tazilah ke, fahaman Asy'ariyah ke. Jadi dia geng semua. Ahlus Sunnah pun dia geng semua Ma'mun ni. Jadi berkembanglah fahaman-fahaman tu pada zaman Ma'mun. Bertambahlah fahaman-fahaman tu. Okey, jadi Qadhi ni tadi dia cerita tentang keadaan di Iraq ni, manusia dah bertambah-tambah, makin teruk lah dia orang ni, faham agama tak apa-apa, faham agama tu. Lalu dia minta Syekhul Islam Ibn Taymiyah untuk tulis ayyaktuba lahu aqidatan ya'taqiduha huwa wa ahluhu huwa wa ahlu baitihi wa khawasihi wa ahluhu huwa tak apalah. Dia minta Syekhul Islam tulis satu tulisan akidah yang dia Qadhi itu sendiri akan ikut, dan juga ahli keluarga dia dan juga orang-orang yang dekat dengan dia akan ikut. Lalu Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata apa? Dia kata orang-orang sebelum daripada aku dah tulis akidah ni. Seperti Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad dah tulis tentang akidah. Cukuplah dengan tu. Tapi Qadhi tu kata aku tak akan pergi melainkan engkau tulis. Aku nak ikut yang macam engkau. Lalu Syekhul Islam pun tulislah Al-Aqidah Al-Wasitiyah ni. Aqidah Al-Wasitiyah. Sekali duduk 15 muka. Kita sekali duduk nak baca satu muka pun belum tentu kan. Nak baca dia tulis 5 boleh muka. Begitu alim Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Okey, apa lagi cerita kat sini? Okey. Lalu Syekhul Islam pun bagi tahulah, fakatabtu lahu usula i'tiqadil firqatin najiyati fi waraqatin min ba'dil asri ila qabl al-maghrib. Ila qabl al-maghrib. Makna ila qabl al-maghrib. Okey. Lalu aku pun tulislah kepada dia usul i'tiqad al-firqah an-najiyah. Aku pun tulislah kepada dia prinsip-prinsip akidah kumpulan yang bebas dalam beberapa helaian kertas selepas daripada asar sehingga sebelum maghrib. Okey, jadi apa lagi kat sini? Di zaman dia tak sedap. Okey, cukuplah kot. Yang tu adalah pengenalan tentang kenapa Syekhul Islam tulis Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Jadi sebenarnya zaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah tu dengan zaman kita ni tak banyak beza pun. Hari ni orang cuba buatkan orang lain faham agama melalui fahaman-fahaman mereka lah. Ada orang suruh ikut Asy'ariyah, macam ni lah sebenarnya kan. Kadang-kadang saya pun heran juga bila orang cakap saya orang Islam, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah kan. Jadi kita pun ada timbul persoalan tu kan. Sebelum daripada Imam Syafi'i, maknanya orang sebelum yang lahir sebelum zaman Imam Syafi'i itu dia mazhab apa kan. Kan jadi mazhab apa. Jadi sebelum lahir daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu mazhab apa kan. Jadi kenapa kita nak sandarkan kita punya akidah macam
Macam tu. Sama lah kita pun jangan sandarkan akidah kita kepada Syekh Abdul Wahab ke, bukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan. Akidah kita adalah akidah seperti zaman Nabi, Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, okey, kita terus masuk sikitlah syarah akidah wasithiyah ni tuan-tuan. Sebenarnya pendek ya, tapi sebelum kita masuk tu, kita nak kena kenal dulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni siapa. Pertama kita nak kenal dulu nama dan nasab Syekhul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita bacalah buku ni sikit. Buku ni pun bukan dia tulis, bukan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tulis, tak. Dia tahu start je, Alhamdulillah alladhi, dia tulis macam tu ya. Tapi yang ni, buku ni sebab syarah dia kenalkan dulu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Okey. Jadi Syekhul Islam nama dia Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al-Khidr bin Muhammad bin Khidr bin Ali bin Abdullah bin Taymiyah Al-Harrani, kemudian Ad-Dimashqi. Okey, kunyah beliau adalah Abul Abbas dan digelari dengan Syekhul Islam, Abul Abbas. Jadi orang-orang banyak ada kunyah ni lah. Biasa saya tengok geng-geng sunnah ni banyak memang ada kunyah lah. Tapi saya tak ada kunyah ni. Saya nama saya tu lah. Tapi baguslah ada kunyah. Abul Abbas. Cuma kita jarang panggil kunyah ni sebab dia ada title yang lagi besar. Nama dia bukan Ibn Taymiyah, nama dia adalah Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni. So kita nama dia Ahmad bin Abdul Halim. Kunyah dia Abul Abbas. Arab ni memang biasa kalau dia ada kunyah, orang tu respected, orang tu dihormati sikit, dia akan panggil kunyah tu lah Abul Abbas, ya Abul Abbas. Jadi tapi kita tak panggil juga, walaupun dia respected, dia dihormati, kita tak panggil dia Abul Abbas sebab dia ada title yang lagi besar, iaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Okey, dia dilahirkan hari Senin, tak payahlah kot apa lagi kat sini ni. Okey. Guru-guru Syekhul Islam Ibn Taymiyah diriwayatkan beliau ada lebih kurang 200 orang guru. Ramai. Kalau kita sekarang ni mungkinlah boleh ramai sebab kita kira daripada cikgu tadika kan. Cikgu tadika ada opok kan. Sekolah ronda boleh kata, tapi bukan kita belajar semua pun kan. Yang ni tak, yang ni betul-betul guru yang dia mulazamah, kita kadang-kadang kalau kat Mesir tu kita ada seorang guru yang kita mulazamah tu, macam tu guru yang kita nak baca Quran ke, kita nak baca matan ke, seorang ataupun dua orang, tapi dia ada 200 lebih Syekhul Islam. Jadi dia ni orang dah anggap macam bukan ustaz lah, maksudnya dia dah jadi tokoh. Umur dalam 20 tahun tu Syekhul Islam ni dah jadi tokoh lah. 20 tahun ni dia dah mengajar kan. Pada zaman tu 20 tahun tak cukup kan. Perlukan alim yang zaman tu zaman ilmu tuan-tuan zaman ilmu. Jadi 20 tahun nak mengajar dah Syekhul Islam boleh mengajar Okey, apa lagi tulisan-tulisan beliau saya ada jumpa lah tadi, tak sampai nak ambil kertas tu kata Al-Imam Az-Zahabi tulisan Ibn Taymiyah ni, dia kata aku dapati ada 1000 tulisan Ibn Taymiyah 1000 tu banyak tulisan. Lepas tu bila aku cek lagi, ada lagi 1000 lagi tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi banyak betul lah dia ni tulis banyak sangat tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni. Okey, apa lagi? Banyak lah kalau kita baca tu. Antara yang paling terkenal adalah Majmu' Al-Fatawa tu lah. Majmu' Al-Fatawa Ibn Taymiyah. Okey, kemudian jihad Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni dia seorang yang zuhud lah. Kita ada ulama-ulama ni ada yang macam dia macam kaya sikit. Maksudnya dia ada kelas lah, baju dia ada standard, ada di kalangan ulama-ulama. Tapi Syekhul Islam dia macam Imam Ahmad. Ahmad ni zuhud sikit. Dia sekadar apa yang ada Jadi itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah, walaupun dia seorang tokoh yang sehingga ada orang kata keimaman Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini azharu minasyams, lebih jelas daripada matahari. Orang tahu Ibn Taymiyah ni, imam dia tu
lagi terang daripada, maksudnya lagi jelas daripada matahari. Tapi itu lebih-lebih lah kan, tak ada yang lebih terkenal daripada matahari. Tak ada manusia yang lebih terkenal daripada matahari, tak ada. Tapi itulah nak gambarkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni keimamannya, tapi dia seorang yang zuhud, dan juga dia ni bukan cakap je lah. Syekhul Islam bukan orang yang jenis cakap ya kan, kita tuan-tuan kita mesti perang kan, tak. Dia sendiri menjadi panglima perang. Dia sendiri yang bangkitkan semangat lawan. Pada zaman dia ni Tatar, pada Mongol. Mongol maknanya, Mongol ni dia, kalau ikut sejarah orang putih pun rekod sejarah Mongol ni antara pentakluk yang paling ganas. Paling ganas. Maknanya dia, kalau orang tu mungkin, kalau kalau Jepun kita kau dah ganas kan, sikit nak pukul lah, sikit seksa lah. Tatar lagi datang bunuh kan. Malam mabuk, siang bunuh orang kan. Jadi sampai Syekhul Islam kata biar dia mabuk kan. Kalau dia tak mabuk, dia nak bunuh orang, biar dia mabuk kan. Tatar ni dia masuk Islam. Antara penjajah yang masuk Islam adalah Tatar, Mongol. Okey, apa lagi ni? Okey, jadi pujian ni kita tak boleh cakap lah. Pujian ini, Syekhul Islam ini dipuji oleh penyokong dan juga pembenci. Penyokong dan pembenci. Orang yang sokong Syekhul Islam memang pujilah, of course lah. Tapi pembenci pun puji dia. Orang yang tak suka sama dia pun puji dia. Okey, itu Syekhul Islam. Hafiz Ibn Hajar. Okey, saya ingat sampai situ dulu dia punya pasal Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Nanti tuan-tuan kalau ada kitab ni kita boleh dah masuk kan, Syah. Sini macam mana? Azan berhenti lah kan? Kau tak berhenti ya? Tak apalah, kita untuk pertama ni kita ni lah kan. Okey, tak apa, kita masuk sikit apa benda yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah tulis tu. Saya pun sebenarnya memang tengok sekali imbih petang tadi ni, tapi insya-Allah lah lepas ni kita mungkin lebih boleh bahas dengan lebih detail lah. Okey tuan-tuan, jadi Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ni, sebelum dia masuk kepada mukaddimah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apa yang Ibn Taymiyah tulis kepada Qadhi tadi tu. Qadhi ni hakim ya tuan-tuan. Qadhi ni hakim ni macam kat sini ketua hakim negara lah, macam tu lah. Ataupun kalau dia wasit tu hakim magistrate lah, macam tu lah. Okey, sebelum dia masuk kepada tulisan Syekhul Islam, dia bawa kita dulu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia bawa dulu untuk kita kenal dulu jenis-jenis tauhid. Mukaddimah dia ni. Okey, jadi para ulama telah membahagikan tauhid ini kepada berapa tuan-tuan? 3 lah kan tuan-tuan. Semua tahu kan? Bukan 20 3. Kadang-kadang ni sensitif pun lah kan. Tauhid 20, sifat 20 lah kan. Tapi kalau kita ambil lagi atas, maknanya kalau kita nak bahagikan kan, sebenarnya pembahagian ni pun tak ada dalam Quran, pun tak ada kan, dibahagikan kemudian. Cuma kalau kita nak lebih jelas, 3 ni lebih clear lah. Iaitu yang pertama tauhid rububiyah. Iaitu kita percaya Allah Ta'ala pengurus segala-galanya, al-mutasarrif likulli syai'. Allah Ta'ala ini dia mengatur dan uruskan segala-galanya. Jadi siapa yang buat langit dan bumi? Allah. Kalau kita beriman macam tu, kita ada tauhid rububiyah. Okey, tauhid rububiyah juga sebenarnya bukan menjadi isu pada zaman Nabi SAW. Tauhid rububiyah ni, Nabi SAW datang ke Mekah bukan nak ajar tauhid rububiyah ni, bukan. Sebab orang-orang Arab di Mekah memang dah percaya dah Allah Ta'ala ini adalah pencipta segala-galanya. Dia dah percaya dah. Jadi isu dia bukan tauhid rububiyah, tapi apa dia? Tauhid uluhiyah kan? Tauhid uluhiyah iaitu tauhid uluhiyah, iaitu tauhid yang kita jadikan Allah Ta'ala Tuhan yang disembah secara mutlak. Tak ada orang lain yang disembah melainkan Allah Ta'ala. Itu yang menjadi isu pada zaman Nabi SAW. Tauhid uluhiyah. Jadi kenapa? Sebab orang-orang di Mekah dia sembah
selain Allah. Tujuan dia bukanlah nak sekutu benar, dia sebab dia rasa jauh kan, jauh saya ni dengan Allah Taala. Doalah dekat Latta. Latta ni orang soleh dulu kan, Latta, Uzza, Hubal, nama-nama ni mereka ni boleh jadi orang-orang soleh yang terdahulu. Orang soleh lalu buat patung untuk dia, letak untuk ingat. Lepas tu letak doket dengan Kaabah, sombah. Itulah. Jadi kita rasa jauh, kita doa dulu dekat Latta, dekat Uzza ni supaya mereka ni nanti sampaikan kepada Allah Taala. Wa ma ya'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami taklah sembah dia orang ni, tapi kami nak suruh dia orang ni sampaikan hajat kami kepada Allah. Nak bawa kami ni dekat kepada Allah melalui mereka. Yang tu dipanggil itu syirik lah tuan-tuan, bukan tawassul lah. Tawassul ni lain. Tawassul ni kita minta dengan keberkatan. Yang tu tawassul. Yang tu tak, yang tadi tu syirik terus lah. Sembah dia. Okey, jadi isu pada zaman Nabi SAW adalah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Okey. Dia punya syarah ni panjang sangat. Saya pun Allah panjang nak baca. Kalau baca tuan-tuan ni tidur terus ni. Macam ni. Okey. Dan satu lagi, memang tujuan Nabi Nabi dan juga rasul-rasul sebelum daripada Nabi SAW ini diutuskan untuk mengajak manusia tauhid uluhiyah ni. Tauhid uluhiyah ni. Yang syirik ni, yang sembah berhala, yang sembah api. Jadi Nabi dan Rasul datang untuk bawa dia orang ni balik kepada menyembah Allah. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Okay, jadi wama arsalna, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu, daripada rasul-rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya sesungguhnya tidak ada ilah, iaitu yang disembah, kecuali ana, kecuali aku, iaitu Allah Azza wa Jalla, fa'budun, lalu sembahlah aku. Jadi itulah tujuan tauhid uluhiyah. Jadi kita ni tuan-tuan, saya ingatlah, untuk secara asasnya rububiyah yang rasa Allah Taala cipta, Allah Taala atur, Allah Taala buat segala-galanya ni, kita rasa kita dah clear lah kot. Kan? Kita dah clear lah. Buku ni pun tak bahas sangat pun pasal tauhid rububiyah ni tak. Syekhul Islam ni bila dia tulis, dia kadang-kadang ada tujuan. Dia tulis berkaitan dengan zaman tu. Qadi tadi report orang-orang ni banyak ahlul apa tadi? Bid'ah, falsafah lah. Bid'ah maksudnya dia berfalsafah dalam agama. Jadi dia kadang-kadang tulis tu bukan, dia tak jawab dah rububiyah ni isu ni. Dia tak tulis dah uluhiyah ni isu ni. Dan uluhiyah memang kita sembah Allah Taala. Orang Islam waktu tu sembah Allah Taala. Tak adalah dia pergi sembah kubur ke, tak ada. Tapi isu pada zaman tu adalah tauhid jenis yang ketiga, iaitu rububiyah, uluhiyah, dan juga satu lagi tuan-tuan, asma wa sifat. Yang ni yang jadi isu, asma wa sifat ni. Ada orang bila dia buat satu kaedah kan, macam saya khabar tadilah, Allah itu kita tak boleh khabar Allah mendengar. Kalau mendengar dia macam orang. Sedangkan Allah Taala bagi tahu dalam Al-Quran, innallaha sami'un alim. Allah mendengar dan juga mengetahui. Jadi dia buat satu kaedah, tak boleh kan, tak boleh sama. Tak boleh sama. Lalu dan Allah ni, kalau kita kata Allah di langit ke kan, jadi bila di langit dia memerlukan tempat, dia sama dengan orang kan, jadi dia menyusahkan hidup dia. Jadi dia buat saudara, Allah itu berada macam mana? Di mana-mana kan. Allah di mana-mana. Dia terpaksa pusing sebab dia dah buat kaedah macam tu. Jadi itulah akidah. Itu bukan akidah yang Allah Taala ajarkan kepada kita. Itu adalah akidah yang dia buat dan dia pusing kan, dia pusing balik. Okey. Jadi yang menjadi isu adalah tauhid asma was sifat. Tauhid bagaimana kita beriman dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Masuk kot tuan-tuan Masuk Jadi saya ingat ada soalan tuan-tuan? Tak ada kan? Poning kan? Apa bondo atas belajar ni? Bondo kan? Dia nampak ustaz ni dokek jauh ustaz ni kan?
InsyaAllah kemudian. Okey, jadi saya rasa kita berhenti dulu setakat sini. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Azan.